Siapa yang berumur 50 ke bawah, angkat tangan. Masih banyak kekanda pengurusi barisan pengurusan surau, jawatan kuasa mubalighat, bondaku ustazah, seterusnya urus dia sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya maklumkan dari Bangi ke sini hari ni 2 jam 5 minit. Balik nanti 1 jam setengah. Jadi saya mesti bercakap paling kurang 3 jam setengah. Jangan lari ya. InsyaAllah kalau tak berbaloi nak kira upah memang tak berbaloi ya. Kalau diperkenalkan ada PhD macam-macam tu, nanti 1 jam kena bayar RM8. Dan kali jangan perkenalkan apa-apa kelulusan, beritahu je ustaz, dah. Okey. Jadi untuk jimat masa, perbincangan kita hari ini perbincangan yang sangat penting-penting. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nanti yang best ngajar orang dah monopos dia ngaji semua dah. Kalau budak-budak muda tu kita baca senyap dan semua, dia tak boleh baca Quran uzur dia. Okey, apa makna ayat pula? Kita tengok di awal lah ya. Utlu apa maknanya? Ma uhiya. Utlu ni kan, kalau ta ni bari bawah, lam ni tukar bagi atas, tambah alif contoh, waw ta marbutah. Jadi tilawah. Yang ni tahulah, waw bagi atas, ha mati, ya bagi depan, wahyu. Quran ni bukan susah nak faham pun. Cuma sebab paradigma kita, susah. Jadi susah. Next nanti insyaAllah tahun 2054 nanti kita buat untuk Quran pula. Hari ni salat, nanti kita buat Quran pula ya. Jadi puan-puan jangan mati dulu. Ilaika apa makna? Kepada kamu min Alkitab. Jadi kita tahulah yang baris ni baris pinjaman, dia bukan ori, dia orinya mati, min. Tapi kalau min ini mati 2 tak boleh cakap, 3 orang mati tak boleh bunyi kan. Jadi kena bagi bercakap 1. Jadi kita bagi dia baris minal kitab. Saya suka ngajar Quran jam tu. Saya tak suka ngajar tafsir. Saya suka ngajar kenal Quran. Baik. Wa aqimi apa makna dia? Ini yang kita nak cerita hari ni. Hari ni kita tidak cerita menunaikan solat. So today we change, we reform. Daripada tunaikan solat, we call solat asking from Allah Subhanahu Wa Taala ialah dirikan.
Apa makna dirikan? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Al-Muballighat. Dia kena belajar ni. Dah dekat-dekat. Ni. Allahu Akbar. Tengok tangan saya ya. Allahu Akbar. Ada tak Ji orang buat macam tu? Ada? Allahu Akbar. Ada? Allahu Akbar. Ada? Yang mana satu mendirikan? Yang ketiga? Yang ketiga boleh balik dah pandai dah tu. InsyaAllah hari ni kita pelajari. Baik, perintahnya dirikan. Apa makna dirikan solat? Sekarang buka buku tebal. Tuan-tuan akan baca, pergi ke XV muka surat. Kalau boleh buku jangan share, sebagaimana baca WhatsApp telefon masing-masing. Buku baca telefon masing-masing. Ini buku share, telefon masing-masing. Buku harga RM50, telefon harga berapa? Tu hal. Dia yang perlu buku angkat tangan je, nanti Rustia hantarkan. Tu Rustia tengok banyak yang angkat tangan, tolong hantar buku. Hantar buku ke dia, duit bagi kat Rustia. Hantar buku pula. Tolong buku. Panggil urus dia tu. Belah sini ramai. Yang dah ada buka XV. Pantas sikit. Lagi tak cukup. Belah sini tak cukup. Okey, yang dah ada tengok sini. Tengok sini pula, tengok buku. Jumpa ayat ni kan, wa aqimis solah, jumpa okey. Jadi dalam tulisan itu setelah terjemahan, maka saya catat kat situ, Allah memerintah. Nampak tu perkataan tu? Kalau isteri perintah suami pergi beli beras, wajib ke sunat? Wajib. Kalau suami perintah isteri, jom ikut aku balik kampung akak aku, wajib ke sunat? Ingat sunat tadi. Baik, perintah ni apa hukumnya? Wajib Wajib. Diam. Orang suruh angkat tangan je, bukan cakap mulut. Kena rotan. Perintah ini wajib. Wajib solat 5 waktu ni wajib secara aini. Fardu ain. Aini. Siapa tak buat perintah ni, apa hukumnya? Tak nak cakap berdosa dah. Subuh tak tadika pun tu berdosa. Hukumnya ikut Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, hukumnya dia kafir. Sengaja tidak solat fardu, malas, anggap remeh, hukumnya dia kufur. Ni jangan main-main ni. Sebab saya sebut ni sebab ramai nenek dengan mak kat sini. Saya takut nanti anak-anak bujang, anak-anak kita lelaki perempuan ni, rumahnya besar, kitanya cantik, mukanya licin, tapi status Islamnya dah tak ada. Puncanya ialah kerana dia tak solat 5 waktu fardu, yang fardu. Tu nak faham tu. Akim ni dirikanlah ni perintah. Bila perintah ni mungkin wajib, mungkin sunat. Jadi kat sini hukumnya wajib.
Wajibnya bukan wajib kelompok, bukannya fardu kifayah, tapi fardu ain, individu. Ya, jadi insya-Allah pegang kuat-kuat dan jom kita sama-sama. Mubalighat ni kan mubaligh ni kan pendakwah kan. Jom kita berdakwah melalui, tak kiralah media sosial ke, cuba tekankan balik pelaksanaan solat. Ya, saya takut orang Melayu solat nanti mula solat umur 61. Tu saya takut macam tu. Umur 18, 23, 24 enjoy tengok bola. Ya. Bila pinggang dah tercabut skru, lutut dah longgar, baru datang ke surau masjid, heret kerusi. Orang elok berdiri, dia pergi duduk. Allahu Akbar. Masa muda tak nak datang. Jadi jom kita bimbing anak-anak kita. Mengambil kesempatan ni bertemu dengan ibu-ibu ni. Nenek. Nenek. Jadi cucu ada berapa? 27. Pastikan semua cucu tu melaksanakan dirikanlah, melaksanakan perintah. Baik. Satu poin dah jumpa. Kemudian dirikanlah ni maknanya apa? Tengok buku balik. Mendirikan solat. Seterusnya cuba sambung. Seterusnya mata ke buku, bukan ke saya. Tengok saya lama-lama nanti malam tak lelap tidur nanti. Seterusnya Allah nyatakan apa? Hasil solat yang didirikan dengan apa? Ini poin nombor 2. Poin nombor 2, solat yang kita lakukan mesti kita dirikan mesti dalam bentuk yang sempurna. Boleh? Sebab itu dalam doa-doa yang kita baca, yang kita minta, semua kita kata solat tu sempurna. Kan antara doanya, ini tengok ni depan. Tak payah salin, tak apa, nanti ambil kamera tangkap gambarnya. Kita doa Rabbana. Tak nampak? Warna hitam. Rabbana taqabbal ni bagus. Taqabbal minna sholatana tamatan. Mana ustazah ni? Apa makna tamatan? Bila mim ni ada sabdu, maksudnya dia ada 2 mim, betul tak? Ada 2 mim. 2 mim. Letak ta sini, letak sini, apa bunyi? Tamam. Kalau solat zuhur 2 rakaat namanya solat apa? Qasar. Kalau solat 4 rakaat tamam. Tamam ni komplit. Lengkap. Sebab itu makna mendirikan solat ialah solat itu mesti sempurna. Solat itu mesti sempurna. Fatihah mesti sempurna. Apa makna solat yang sempurna? Yang ada buku biru kecil ni boleh buka di VI. Satu yang tak ada tak apa. Dalam kereta tak banyak, ada 80 je. Satu tuan-tuan, wuduk. Wuduk mesti sempurna. Semua sempurna ni. Hari Sabtu itu saya dengan abang-abang haji atuk-atuk, datuk-datuk ni, dia satu surau ni lah, surau lebih kurang macam ni lah, buat renovation 8.7 juta. Dia jadi Masjid Nabi. Masjid Nabawi. Dia kata, Ustaz, kami nak belajar secara praktikal. Tak nak kuliah, Ustaz, nak praktikal. Kami baca sendiri, kami nak buat. Cuma Ustaz pantau aja. Power Ustaz. Ustaz pantau aja. Mana tak betul, Ustaz betul kan? Okay, beres, no problem. Tapi not more than 20%. Because praktikal. Kalau ramai, saya tak boleh pantau. Sebab ni first time secara praktikal direct. Dia bukannya ceramah betul sekejap je tunjuk, tak. Kan? So, bila
nak mula tu, dia kata, "Dak ustaz, bukankah solat ni mula dengan wuduk?" Saya kata, "Oh betul." Solat mula dengan wuduk. Okey, yang ada buku tebal, tandakan yang kita baca sekarang ni SV tu. Nanti nak balik situ, kita pergi ujung 197 muka surat. Pergi. Hari ni menyebab kitab. Dah lama dah asyik nokan remote TV je. Bosak golak. Macam batu ya. Yo. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun 'alaihima biwajhihi wa qalbihi illa wajabat lahul jannah." Kena baca terjemahan ke tak payah? Baca. Kalau orang putih, bahasa orang putih tak payah dah. Bahasa Arab kena. Tak apalah dah. Tidaklah seorang hamba muslim berwuduk. Sambung berwuduk. Ada tengok depan. Solat yang sempurna ni dimula dengan wuduk yang sempurna. Wuduk yang sempurna tak ada dalam buku tebal. Dia ada dalam buku nipis biru ni. Kalau mubaligat nak belajar praktikal, bincang dengan Ustazah Naimah lah. Sebab kalau muslimat ni nak praktikal wuduk, kalau saya pantau, nanti saya tak balik rumah nanti. Bahaya. Sambung lagi. Lalu dia menyempurnakan wuduknya, kemudian dia bangun berapa rakaat? 20 ke 2? 2 je. Tapi sifat 2 tu apa dia? Menghadap Allah dengan apa? Dengan wajah. Wajah ni fizikal, ni baju, hidung, telinga, badan, kaki ni. Allahu Akbar. Ngadap kiblat dah, ngadap Allah Ta'ala. Tapi masalah dia, otak dengan hati dia, Allahu Akbar, Allahu Akbarul kabira walhamdulillah. Bawang putih pula dah habis kat dapur. Ada berlaku tak? Ada ke? Ades? Itu pengakuan ikhlas lah tu. Rupa-rupa je orang rumah kita ni solat ingat bawang putih je. Baik. Jadi menghadap wajah, kemudian dengan apa? Hati. Jumpa tu. Maksudnya hati dia pun solat. Ini dah nampak dah makna solat yang sempurna ni. Kita takut Allahu Akbar mengelamun pergi Jerman, naik kapal terbang pergi sana, Assalamualaikum tak balik Malaysia lagi. Itu yang kita takut. Kan itu yang kita nak bincang. Hari ni tak boleh lah habis semua. Nanti kita sambung lah siri kan. Siri 2 2032, siri 3 2046 gitu. Kan banyak kerja lain nak kena buat, pergi merayau kedai emas lagi, macam-macam. Nombor 2 tuan-tuan, makna solat yang sempurna ialah wajib. Sorry. Perbuatan campur bacaan yang wajib. Perbuatan bacaan yang wajib kena buat. Perbuatan bacaan yang wajib kena buat. Yang ni insya-Allah semua orang buatlah. Tapi ada juga yang tak buat. Siapa yang tak buat perbuatan yang wajib? Okey, buka muka 125 saya tunjukkan. Ini 2 minggu ni jadi isu panas ni benda ni. 125. Penat ni menyebab ni hari ni insya-Allah. Saya ajak tuan-tuan tengok buku tu supaya puan-puan, tuan-tuan tak kata saya orang ada ilmu. Saya nak beritahu yang saya sampai ni adalah ilmu ulama-ulama dulu. Saya tak ada ilmu. Yang saya tahunya tunjukkan tempatnya itu je. Baik, baca perenggan bawah sekali sama-sama. Semua anggota sujud. Janganlah laju sangat baca. Tu yang SPM tak dapat A tu. Baca untuk faham lah. Laju ya. Tengok depan. Ni apa makna W ni? P ni apa?
B ni apa? Okey, sekarang ni sujud tu P ke B? Okey, tu nak fahamkan ya. Perbuatan, tinggalkan bacaan dulu sebab nak bincang tentang sujud. Sujud ni perbuatan kan? Wajib ke sunat? Meletakkan semua anggota sujud. Semua ada berapa? 7. Beres, tulis sini 7. Apa dia 7? Yang satu apa? Dahi. Lagi? 2 tapak tangan. Lagi? 2 lutut. Lagi? Kat sini banyak pendapat ulama' hari ni. Ulama' muslimat hari ni banyak. Ujung kaki, ujung jari, ujung tapak kaki, macam-macam dah tu. Ujung jari batal. Perut jari baru sah. Okey, baik. Tengok balik. Semua anggota sujud wajib. Itu poinnya. Bukan sunat ya. Wajib. Diletakkan di mana? Jadi wajib diletakkan. Jadi siapa gantung duduk atas kerusi, dia tunduk macam tu, dia tak letak, dia gantung. Boleh? Sambung lagi. Wajib diletakkan di tempat. Lagi sambung. Apabila tidak ada keuzuran. Ini 2 minggu ni. Hari tu saya ke Sungai Kandis. Sampai lambat. Rakaat ketiga saya sampai. Allahu Akbar. Depan saya ni ada 5 kerusi. Saya kanan tepi dinding ni, kan dinding ni. Sini ada 5. Yang pakcik-pakcik ni bila rokok tu, dia rokok, bila sujud dia tunduk atas kerusi. Habis solat, saya pun zikir-zikir, mata saya melilau lah jam tu tengok 5 orang ni. 3 daripadanya waktu zikir duduk bawah. Dia duduk bawah. Tadi kerusi. Masa solat dia sujud atas kerusi. Masa zikir dia dah duduk menyandar kat dinding. Jadi bila saya nampak ni, sudah. Ini ICU ni, critical ni. Kan asalnya nak tadabbur Quran kuliah maghrib tu. Jadi tak jadi, terus tukar. Tukar apa? Mendirikan solat. Kan. Jadi saya kata okey, cari buku. Mesti masjid ni mesti ada buku tebal ni. Kan, jadi setiausaha dakwah ni pun dapat satu buku. Okey, pegang mikrofon baca yang ni. Semua anggota sujud wajib diletakkan. Okey, saya mohon sekarang ni Tuan Haji yang 3 orang dekat sudut sana bangun. Saya tak pandai ceramah, saya pandai bimbing je. Bangun. Dia pun bangun dah penceramah suruh bangun kan. Dia bangun. Rokok, dia pun rokok. I'tidal. Pergi turun ke bawah sebab saya tengok tadi Haji duduk di bawah. Turun ke bawah. Dia tak nak turun. Dia kata, kalau saya sujud Ustaz ke bawah, nanti saya tak boleh bangun. Dia kata, saya tak suruh bangun, saya suruh sujud je. Saya suruh sujud kan. Sujud. Dia pun turun lah. Orang tua-tua pun dah turun lutut dulu. Semua turun tangan tu kan. Sujud. Lepas tu kata, okay, duduk. Dia pun duduk lah. Cara dia duduk lah. Macam-macam lah cara kan 3 orang ni. Sujud balik. Dia pun sujud balik. Bangun. Jadi 2 orang ni kata, kan saya dah kata tadi sambil sujud ni, dia jawab. Kan saya dah kata dia tak boleh bangun. Dia kata, tak apa. Duduk je. Dia pun duduk. Lalu saya kata, kalau ini sifat tuan-tuan Haji, tadi maghrib, ni waktu maghrib belum habis lagi. Maghrib tadi, solat tidak sah. Kerana yang wajib tidak dibuat. Dia ada keuzuran tak sujud tadi? Tak ada, sebab dia boleh sujud. Yang dia tak boleh bangun balik. Maka saya kata, sekarang juga Tuan Haji, Tuan Haji bangun pergi sudut sana, ulang balik maghrib tadi yang 3 rakaat tadi. Buat semula sebab masih dalam waktu. Dia pun bangun pergi belakang, ulang. Habis syak nak pergi makan tu canai kari kambing, ada orang pakai, Ustaz, tunggu gitu. Kan dia kata, apa Ji? Marah ke tadi? Tak marah Ustaz, salam Ustaz, salam. Salam pun dia peluk kita, dia cium pipi. Ada geli-geleman aku.
Dia kata berlabak penceramah datang tapi tak ada siapa yang betulkan dia. Macam tu point dia lah. Saya tahu bimbing penceramah saya tak pandai. Mendirikan solat yang wajib kena buat. Ini apa nama tuan-tuan ji benda ni kena ambil serius. Lepas tu masa kuliah tadi yang tanya, "Habis Ustaz, dia tak bangun balik rakaat kedua tu?" Saya kata, tak bangun tak apalah, sebab dia tak mampu bangun. Buka muka Ustaz 3/1 tengok. Angguk melopong tengok depan. Tiga satu. Baca. Rukun solat ketiga berdiri ketika solat apa? Jadi nenek-nenek waktu solat sunat boleh duduk tak? Boleh. Kalau tanya boleh ke, jawapannya boleh. Tapi siapa solat duduk, solat sunat dia duduk. Tapi shopping komplek dia gaya 2 jam, tu namanya muka tak malu. Kan solat sunat dia duduk, tapi shopping komplek ikut cucu merayau 2 jam. Faham ke tak faham tu? Jadi siapa mampu ikut cucu merayau berjalan shopping komplek, janganlah solat sunat duduk, solatlah berdiri. Dia tak wajib tapi malu dengan Allah Ta'ala lah, kan baik. Lagi ketika solat fardu, bagi siapa yang wajib berdiri ni? Bagi yang mampu. Jadi orang ni tadi dia mampu tak berdiri? Dia tak. Yang tadi yang dia kata saya tak boleh nak bangun balik, jadi dia mampu tak berdiri? Bila tak mampu dia wajib tak berdiri? Sujud wajib tak? Pandai. Maka kalau dia tunduk atas kerusi sujud untuk membolehkan dia berdiri, solatnya batal. Sebab dia tidak melakukan perbuatan yang wajib. Ini 2 minggu ni bila saya jumpa kat sana tu macam tu, saya rayau surau masjid, saya tengok ada 3-4 orang, sana ada 3 orang, surau ni ada 5-6 orang, ni ada 11 orang yang kerusi, semua saya semak balik. Isnin malam saya jumpa 11 orang satu masjid, yang maghrib atas kerusi. Saya clearkan betul-betul, ini wajib, ini tak mampu tak apa, jadi tak wajib. Solat isyak tinggal 2 orang yang lain semua dah sujud bawah. Yalah, dia duduk bersela, dia kaki ke depan sikit. Saya kata duduklah macam mana duduk sekalipun, solat kita akan sah. Buka 164. Hari ni briefing tau, briefing. Detail nanti kita kena susun perkuliahan. Hari ni bayar 2,500 ya. Nanti kalau kuliah bayar 5,000. Azhar Idrus 5,000, Badli Shah 5,000, Abdullah tu siapa yang ceramah mikrofon pecah sound tu, berapa bayar? 2,000. Dia orang tak ada Profesor Madya pun, tak ada PhD pun. Saya ada PhD, ada Profesor Madya lagi. Agak-agak berapa kena bayar? Wah, tuan-tuan dan puan-puan tak adil. Ikut government. Azhar tu tak ikut government tu, dia buat lawak je. Baik, cuba baca, tengok perenggan nombor 2. Baca. Walau dan duduk-duduk lain dalam solat. Duduk lain tu termasuk duduk antara 2 sujud, duduk bagi orang yang tak mampu berdiri, maka solatnya sah. Jadi yang wajib ialah duduk, bukannya yang patah lutut, tegak kaki, itu sunat. Yang punggung atas lantai, itu sunat. Yang wajibnya duduk. Inilah tuan-tuan perempuan masalah ilmu. Sebab ramai sangat yang mengatakan wajib. Patah lutut, iftirash wajib. Ini masalah kelabu asap. Yang mana yang wajib ni?
Jadi bila dah baca tempat-tempat 3-4 tempat tadi, so kita minta kawan-kawan kita surah masjid ni fikir elok. Yang kita buat tunduk atas kerusi batal ke sah. Fikir elok dan hukum solat sendiri. Jangan tunggu saya hukum, macam itulah. Maka solat Isyak 2 saja yang atas kerusi. Yang 2 ni tahu siapa? Yang 2 ni tahu siapa? Yang lepas maghrib di balik rumah. Bila Isyak dia datang balik. Ni yang 2 je. Yang 9 tadi lepas maghrib duduk, ialah menyandar-menyandar kat dinding pun no problem lah. Sebab saya tahu sifat ahli syurga tu dia menyandar-menyandar dalam syurga. Jadi kat dunia dia menyandar tak apa masalah. Kan? Tapi dia dengar faham dah tu. Baru wa aqimis solah belum habis ni. Nombor 3 tengok sini. Tu contoh saya ambil je yang wajib. P campur B yang sunat. Kena buat. Ini masa mendirikan solat. Kalau saya tanya tuan-tuan perempuan sekarang kan, tuan-tuan ada 4 orang ya. Dan nenek dan makcik yang ramai ni, waktu kita rokok, ada berapa wajib kita buat, ada berapa sunat kita kena buat? Who can answer? Right now. Yang ni memang jadi mubalighat, kena ambil perhatian. Ustazah Naimah dan kawan-kawan lain kena pimpin elok-elok di Shah Alam ini, biar semua orang yang solat ni dia tahu waktu rokok ni, contoh kan, waktu rokok tu yang wajib ada berapa, yang sunat ada berapa. Sebab macam mana kita nak ukur solat kita sempurna tak sempurna kalau kita tak tahu apa yang sunat tu. Betul tak? Nak kena ada pengajian lah, kena ada daurah berkala. Boleh baik, nombor 4 sambung sini sebab bawah nanti orang belakang tak nampak. Nombor 4 apa dia? Kalau nak solat, mendirikan solat dengan sempurna yang buku kita baca tadi ya, dia apa dia? Nombor 4. M ni makro. Makro ni tinggal, tak boleh buat. Saya nak tunjuk, mungkin belakang boleh nampak tak? Ada orang rokok, Allahu Akbar. Ada orang rokok, dia lajak sampai bawah. Kan? Bila saya tanya, kenapa pula lajak sampai bawah? Dia kata, bukankah afdal Ustaz, kita lebih-lebihkan. Tengok, dia mazhab otaki dia. Kan? Sedangkan buka muka surat 91. Baca rokok yang sempurna sampai jumpa perkataan makruh. Baca. Jadi rokok yang paling sempurna tuan-tuan ialah lurus. Itulah yang paling sempurna. Jadi kawan yang tak ada ilmu ni tadi, bayangkan kalau buat macam tu pahala lebih. Tapi rupa-rupanya apa hukumnya? Makro. Tengok. Rupa-rupanya makro. Nanti jumpalah lagi. Nanti tu maksudnya hari-hari lain lah. Jumpalah makruh-makruh lain tu. Banyak makruh dalam solat ni. Innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makruh. Sudah. Boleh faham tak tu? Ni duduk tayat akhir ni. Nasib baik aku muda lagi, boleh berdiri sebelah kaki. Kan? At-tahiyatul mubarakatuh innaka hamidun majid. Habis tahiyat kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makruh hukumnya. Nampak sangat orang Shah Alam ni jahil-jahil.
Buka 167. Sorry 158. Jumpa tajuk apa? Sunat berdoa lepas apa? Lepas apa? Mana ada sebelum salam? Tu yang suruh tengok buku tu. Lepas innaka hamidun majid, sebelum salam. Jadi innaka hamidun majid, jangan salam dulu, doalah dulu, kemudian baru salam. Pergi muka surat sebelah dia, tengok perengan atas sampai jumpa satu baris je. Apa hukum siapa tak berdoa sebelum salam? Makruh pandai. Malah makruh meninggalkan doa sebelum salam. Agak ramai tak yang buat makruh solat ni? Ramai. Sedangkan makna dirikanlah solat yang sempurna kan? Makna solat yang sempurna, yang makruh tak boleh buat. Ya, insya-Allah. Yang subuh bawa ke belakang sana tu tak apalah, tak payah kenang-kenang dah. Mari kita bina hidup baru. What the past is past. We recite Rabbana taqabbal minna solatana tamah. Jangan lupalah doa ni. Ya Allah, tolonglah terima solat kami sempurna semuanya. Kan? Tapi yang akan datang ni wajiblah belajar. Tak bolehlah main solat mengikut yang kita nak buat, tak boleh. Dia kena belajar. Apa hukum belajar tu? Wajib. Wajib fardu ain ke fardu kifayah? Fardu ain. Pergi umrah kali kelima? Wajib ke sunat? Orang Shah Alam ramai suka pergi umrah kali kelima, kali keempat, tapi fardu ain tak nak belajar. Jadi tak pergi umrah kali keenam, mati masuk liang lahat, tak bawa dosa. Sebab itu sunat. Tak belajar ilmu-ilmu ni, mati masuk liang lahat, bawa dosa. Sebab ini adalah wajib fardu ain. Boleh faham tak boleh faham? Jadi siapa nak pergi umrah kat IV dulu. Saudara Naimah ya, nanti Ustaz Imah anjurkan 100 orang ke Damai Al-Kahfi 3 hari 2 malam untuk mengkhatamkan pembelajaran ni. Kutip seorang RM1,000. Pergi umrah habis berapa? 11,000, 10,000. Sunat ke wajib? Sunat. Ini orang Melayu salah kira. Pergi umrah berapa hari? 13 hari. Tadi baru 3 hari. Yang buat sunat pergi mengembara, tinggal rumah tangga, tinggal cucu, tinggal kucing 2 minggu. Nak buat yang wajib ajak 3 hari je, sibuklah, ada walimatul urus lah, ada birthday cucu lah. Ini namanya orang Melayu tak reti. Ada bangkangan? Any objection my sisters? No. So apa tunggu lagi Ustaz nak imam. Mubaligat sila anjurkan. Tapi untuk first ni paling ramai 1 orang lah. Facilitator tak cukup. Daftar nama kat belakang depan ni, siapa nak join. Letak nombor telefon, nanti kita hubungi. Masa tu saya mengajar skin lah, sekejapnya bawa tangkai penyapu. Sebab nak ukur lurus rokok, bukan sebab nak pukul orang. Orang perempuan ni cepat buruk sangka betul lah. Laki dapat balik sikitnya dah kata mengurat. Okey kan? Jadi makruh kan? Siapa tak doa innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullahi, dia melakukan makruh. Bila melakukan makruh, dia tidak mendirikan solat. Dia hanya menunaikan solat. Can understand or not? Okey, nombor 5 apa dia? Nombor 5. Nombor 5, makna solat yang sempurna ialah yang ni lah susah cerita ni. Khusyuk khusyuk kena jaga. So ada 5 makna mendirikan solat. Baik. Bila solat ini dibuat ikutnya 5 tadi, maka dinamakan dia dirikan solat. Maka bila solat ini didirikan, dia ada hasil tadi. Buka balik SV. Amboi, dah relax dah. Buka balik SV tadi.
Roman XV tu. X10 V5 15 Roman. Kan tadi saya suruh tanda kan. Nak balik ke situ. Ini murid-murid tak ikut cakap cikgu ni. Dah jumpa dah? Allah memerintahkan kita mendirikan solat. Seterusnya, sambung tadi. Seterusnya hasil solat. Hasil solat yang sempurna. Jadi yang sempurna saya dah cerita. Sekarang ni apa hasil solat? Tengok ayat ni. Inna, sesungguhnya. Jadi bila sesungguhnya main-main ke betul-betul? Betul-betul. Siapa yang kata betul-betul ni? Allah. Tu iman ni, as-salata, salat tanha an al-fahsya munkar. Jadi our salat prevent who doing proper, who don't need proper. Salat prevent him or her from doing the evil. Fahsya wal munkar. Maknanya, sebab semua orang perempuan, saya sebut hal perempuan dah. Maknanya isteri yang mendirikan solat, dia menengking suami tak? Apa lain macam golak itu? Ter 100 kali, apa ter lah. Kalau sekali ter lah. Jadi jomlah kita dirikan salat Sebab dalam otak muslimat semua dah hafal kalau tongking suami tu dosa ke pahala. Tengok dah penuh otak dosa. Tapi buat tak? Tu. Jadi maksudnya salatnya tidak mencegah. Tu poin dia lah. Jadi insya-Allah muslimat salat elok nanti abang buat perangai sikit-sikit tu, nanti kita berupaya senyum lagi, menegur secara penuh kasih sayang. Jadi kalau tegur dengan penuh kasih sayang, pahala ke dosa? Semua dah hafal. Sebab tu saya tak nak ceramah rumahku bahagia, tak payah dah, sebab semua orang tahu dah. Tuan-tuan golak. Apa hukum tuan-tuan 4 orang, 5 orang membimbing fardu ain isteri? Apa hukum? Berapa kali suami perempuan panggil baca Quran depan dia, dia nak betulkan tajwid makhraj? Berapa kali? Mampu tak ada orang. Kawan-kawan jawab, itu kami izinkannya pergi belajar duha tu. Itu maksudnya dia nak bimbing lah. Cumanya faham lah, bila suami nak ajar je, isteri jawab, alah abang bangun subuh itu pukul 7 kata. Baru suami nak jadi ustaz, dia dah blame ni balik. Okey, beres. Kat sini semalam saya ada mesyuarat dengan pengurusan tertinggi negara kita ni. Kat sini kita dah nampak rasuah menjahanamkan negara kita. Semalam ada SPRM, ada semua yang top people ni. Kita dah nampak dah. Ceramah tidak akan, ceramah integriti, ceramah tak akan menyelamatkan negara kita. Kan? The only tool revealed by Allah Subhanahu wa taala yang dijamin keberkesanannya kalau didirikan, dibuat elok-elok. Apa dia? So kita dah hantar paper ke Perdana Menteri, minta disediakan 200 juta RM untuk kita pimpin balik kaki tangan, terutama top manager dengan solat yang elok. Saya tak nak bimbing budak grade 19 driver tu. Saya nak bimbing menteri-menteri, esko yang berisiko. Driver ada berisiko? Mana ada, habis-habis dia ambil sikit minyak keto tu lah kan. Tapi takkan meruntuhkan negara benda tu. Baik. Terus lagi, wala zikrullahi akbar. Apa makna zikrullahi? Ingat Allah. Apa makna ingat Allah tu? Main saya pandu ni. Saya pandu. Okey. Pergi tepi.
Ya, kita nak fokus mengingat Allah ya. Pergi tepi, naik atas. Tengok skrin depan. Jangan tengok buku dulu. Sesungguhnya dan ketahuilah mengingat Allah. Dalam kurungan apa? Solat. Jadi maknanya ayat ini beritahu sesungguhnya solat. Jadi mengingat Allah itu maknanya ialah solat. Jadi mengingat Allah maksudnya solat adalah akbar, adalah yang paling, bukan umrah sunat tuan-tuan dan puan. Betulkan pegangan kita. Jadi bila mubalighan anjurkan nanti, semua orang join. Terutama yang dah pergi umrah sunat. Tu kita charge mahal-mahal kali ni Ustazah Naimah Jangan bagi muka kat diorang ni. Pergi melancong habis 6-7 ribu. Belajar solat nak free. Sumbangan terpulang masing-masing. Hari ni punya program dah ni. Lain kali charge hadir macam ni 350 macam tu. Bayar tak bayar? Tu rugilah mubalighat tak charge. Semua nak bayar. Lepas ni bayar kat belakang. Akbar sebab tu saya dah berapa 8 tahun 9 tahun ni saya tak nak cerita benda lain di majlis surau. Saya akan cerita solat je. Tak ada benda lain. Sebab saya dah i'tikad saya, iman saya dah pegang akbar. Apa nak faham akbar? Dengan dialog. Kata Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu min amalil abdi yaumal qiyamati as-salah. Fa in kubilat minhu kubilat sairu amalihi wa in ruddat ilaihi ruddat sairu amalihi. Kena terjemah ke tak? The first amal will be counted by Allah Subhanahu wa taala when we standing in front of him hereafter at mahsyar is salat. Kena terjemah tak? Tak payah dah. Tengok orang putih tak payah. Arab kena. Oh bondo cakap nak masuk syurga. Cakap orang putih faham semua. Cakap Arab mampu tak faham. Saya tahu pandai orang putih jadi kaya-kaya. Pandai Arab tak jadi kaya. Sebab tu orang ramai pandai orang putih. Jangan kecil hati, betul ke tak betul? Tu. Saya je yang pulun dapat bahasa Arab tu. Tapi orang putih saya faham juga. Tak payah terjemah orang putih kat saya. Arab memang tak payah dah sebab saya memang Arab dah. Gitu. Saza bonda ku gelak. Yang pertama Allah akan hisab di akhirat dalam kalangan amalan Iman akidah tu memang first lah. Setelah iman dan akidah maka akan disemak amalan. Jadi amalan pertama Allah akan semak ialah solat fardu yang 5 waktu tu. Bukan duha, bukan witir, bukan tahajud. Solat fardu yang 5 waktu. Kalau diterima solat fardu 5 waktu, diterima semua amal solehnya yang lain. Kalau dipulangkan semula solat fardu 5 waktu, dipulangkan umrah yang 7 kali tadi. Allah tak akan terima. Sebab itu solat itu akbar. Can understand? Please spend your time for solat. Also your money. Sebagaimana kita boleh korban untuk yang sunat-sunat tu, mengapa kita tak boleh korban untuk yang wajib kan? Baik. Jadi akbar. Ada ke solat yang Allah tolak Ustaz? Ada. Nak tahu? Kejap lagi saya tunjukkan. Kejap lagi. Yang ke mana-mana. Teruskan bersama Mubalighat. Wallahu, apa goyang-goyang? Oh, situ. Tengok ni. Wallahu, Allah lah. Ya'lamu apa mana? Tahu Allah ada batasan tak? Pakai telekom comel dah. Tengok tempat sujud dah.
pejam mata lagi. Rupa-rupanya pejam matanya, hatinya cepat merayau merata. Oh, tengok tempat sujud dah. Lalu dia tengok gambar masjid. Ni masjid mana ni? Macam pernah pergi ya Kubah ni. Allah tahu tak? Allah tahu. Okey. Ma ni apa yang? Jadi apa yang Allah perintah kita tadi? Solat kan? Jadi Allah tahu solat yang kamu kerjakan. Dan Allah will make the decision. Either He accept your solat or not, according to how you done the solat. Exception is not come bulat datang menggolek, pipih datang melayang. Tak. Dia bergantung kepada corak kita melakukan solat itu. Allah buat keputusan, terima tak terima solat kita. Terima, berbahagialah kita. Tolak, celakalah kita. Sebagaimana Allah kata, fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat. Gitu. Boleh nampak dah ya? Setakat ni ada apa-apa soalan? Silakan. Setakat ni lah, setakat ni. Ada mikrofon beredar ke? Hari ni boleh bertanya ya, jangan malu-malu. Saya bukannya penceramah ni. Kita nak sama-sama bincang. Baik, kalau tak ada, baca perenggan bawah buku XV tadi 1, 2, 3, baca ramai-ramai. Jawab soalan saya, siapa yang mensyariatkan solat? Allah. Tengok depan. Allahu Akbar. Yang mana satu yang Allah syariatkan? Allah. Apa golak-golak kak? Ya betul lah tu. 1001 macam. Ni apa nama, siapa pegang ni? Siapa pegang mobile guard punya juru kamera mana? Okey, yang duduk kat meja, yang buku letak atas meja kan, yang pegang buku tak payah. Yang pegang, yang bukunya atas meja, cuba turunkan tangan ke bawah. Okey, saya kata usolli sunnatul duha, nanti angkat tangan. Lepas angkat, jangan turun, biar kekal ke atas ya. Saya nak tengok ada berapa mazhab hari ni. Okey, ready. Usolli sunnatul duha rakaataini lillahi ta'ala. 1, 2, 3, angkat tangan. Allahu Akbar. Cubalah rakam tu, nanti kita kira berapa. Setakat yang saya tengok ni dah jatuh. Setakat yang saya tengok ni adalah dalam 47 mazhab. Okey, soalan, siapa berani klaim yang dibuat tu itulah yang Allah syariatkan? Silakan. Siapa berani dakwa yang dia buat ni inilah yang Allah syariatkan? Angkat tangan untuk kita panggil dia ke depan. Mampus tak aku. Baik. Okey, jawab Ustaz. Dah habis. Itu contohnya lah ya. Berbagai-bagai kita buat. Tahu ke kita tata cara angkat tangan waktu Allahu Akbar tu yang Allah syariatkan? Dah tahu ke belum? Kalau tak tahu macam mana kita boleh buat? Tu yang Ustaz Iman apa tadi? Tu yang dia kata tu. Ramai dah murid-murid yang saya bimbing ni mengajar. Saya suka buat bisnes MLM, multi level marketing. Tapi bukan kowe. Ni bisnes pahala ni. Saya duduk rumah, pahala datang. Hari ni je kena datang sini ni sebab mobile dia nak jumpa kan.